semua, pada pagi ini kumpulan kami akan mengenal tentang perancangan aktiviti Mesyuarat Panitia Sejarah tahun 2025. Dan adik kumpulan kami terdiri daripada saya sebagai Ketua Panitia, Tiong Biwen. Saya Kam Sini selaku penolong kanan 1. Saya Tim selaku setiausaha. Dan saya Mak sebagai ketua. Baik, terima kasih. Segera kami akan mulakan. Mesyuarat panitia ini akan dimulakan dengan agenda pertama, ucapan pengerusi. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua. Terima kasih kepada semua yang hadir ke mesyuarat panitia sejarah pertama pada tahun 2025 pada hari ini. Dengan bantuan dan kerjasama semua guru-guru di sini pada tahun lepas, banyak aktiviti sejarah telah dilancarkan dengan berjaya dalam sekolah ini. Saya juga ingin mengambil peluang ini untuk merakamkan setinggi-tingginya penghargaan saya kepada semua guru. Baik, pada hari ini, mesyuarat panitia sejarah pertama ini akan bertujuan untuk membincangkan perancangan tahunan panitia agar sejajar dengan keperluan murid dan dasar kurikulum terkini, terutamanya yang hafal, ditetapkan atau diperbaharui oleh KPM. Selepas itu, kami juga akan mengenal pasti dan menyelesaikan isu yang mungkin timbul dalam pengajaran dan pembelajaran. Dan selagi pun, kita juga akan menjelaskan tindakan untuk memastikan murid mencapai hasil pembelajaran yang optimum seperti yang mengikuti DSKP yang telah ditetapkan. Tanpa membaca masa, sekarang saya akan menyerahkan kepada PK1 Cikgu Tam untuk memberikan ucapan yang seterusnya. Jadi salam sejahtera kepada semua yang hadir dalam mesyuarat panitia sejarah hari ini. Jadi terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Cikgu Leong selaku Ketua Panitia Sejarah sebab kerana telah mengatur mesyuarat ini serta para guru-guru yang meluangkan masa untuk menghadiri mesyuarat ini untuk bersama-sama berbincang mengenai tentang perancangan dan pelaksanaan subjek sekolah subjek sejarah di sebelah kita. Jadi dalam mesyuarat ini saya berharaplah agar kita dapat berbincang secara terbuka, bertukar pandangan dan juga mencari penyelesaian untuk meningkatkan mutu pembelajaran sejarah. Dan saya juga menyokong sebarang usaha bagi menjadikan subjek sejarah ini lebih interaktif dan menyeronokkan murid-murid dan menarik minat murid-murid dalam pembelajaran mata pelajaran sejarah. Jadi tanpa menegangkan masa, akhir kata saya berharaplah bahawa segala perancangan yang dibuat dalam mesyuarat ini agar dapat dilaksanakan dengan baik demi kebaikan murid-murid serta pencapaian di sekolah kita. Dan dengan itu saya menyerahkan balik mesyuarat ini kepada Ketua Panitia untuk meneruskan agenda seterusnya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Cikgu Tam. Sekarang mari kita dengan agenda yang seterusnya, iaitu pemenangan dan pengesahan mini mesyuarat yang lalu. Sekarang saya akan serahkan kepada setiausaha Cikgu James. Terima kasih Cikgu Leong. Sekarang saya akan membentangkan mini mesyuarat yang lalu. Yang pertama ini adalah merupakan memo awal untuk mesyuarat yang lalu, dan muka surat kedua dia telah disertakan dengan info tentang tarikh, masa, tempat pengerusi dan juga kehadiran. Dan kita telah menerangkan beberapa perkara termasuklah keputusan pengerusi, membentang dan pengesahan mini mesyuarat yang lalu, perkara pembangkit, pengurusan panitia dan juga pelaksanaan kurikulum ada 51 misi dan misi sekolah, jawatan kuasa panitia, SKPA, kualiti dan sekolah. Dan yang keenam, perkara yang keenam adalah program peningkatan kualiti pembelajaran guru termasuklah kurikulum standard sekolah rendah, pemantauan kurikulum berkualiti dan juga ICT. Dan yang ketujuh adalah program peningkatan pencapaian murid termasuklah 7.1 pentafsiran bidang belajar, 7.2 program-program peningkatan akademik dan tiada hal-hal lain. Dan boleh dilihat bawah berikut adalah statik untuk TP untuk subjek sejarah bagi tahun 4, 5 dan 6. Dan kawal lagi adalah senarai nama kepada murid-murid yang kurang menguasai tahap, iaitu tahap yang kurang daripada tahap 3.
Dan mesyuarat ini dia dikabulkan pada pukul 3.30 PM. Dan sekarang saya akan nak cari pencatatan penyokong untuk pengesahan mini mesyuarat yang baru. Saya cerita macam mana agar mini mesyuarat ini yang lalu diterima tanpa sebarang pintaan. Ada sesiapa panitia guru sejarah yang ingin menjadi penyokong? Saya menyokong Baik, terima akan kasih. tulisan tersebut. Baik, terima kasih Cikgu Adri. So, mini mesyuarat pada tahun lalu telah disokong dan panitia dan disokongkan. Sekarang kita teruskan dengan agenda yang seterusnya, iaitu perkara berbangkit. Adakah apa-apa masalah atau pertanyaan berkenaan telah ditimbulkan selepas mengesahkan segala perancangan dan perbincangan dalam mesyuarat panitia yang lalu? Ada apa pendapat? Sebagai bendahari, saya ingin memaklumkan keadaan pembelanjaan dalam program diadakan sepanjang tahun. Untuk program tahun lalu, kita mempunyai bagi wang selepas penganjuran aktiviti kita sebanyak RM100. Namun oleh itu bajet bagi tahun ini bolehlah lebih tinggi sedikit. Namun program pada tahun 2025 adalah juga lebih tinggi. Oleh itu panitia sejarah perlulah berwaspada dengan perbelanjaan kos dan menghasilkan program yang lebih mesra kos. Faham? Adakah pendapat dari PK1 tentang perkara berbangkit ini? Jadi tadi saya ada lihat tu milik mesyuarat yang lalu. Jadi ni data dalam perhatian lampiran di dalam mesyuarat mini mesyuarat lalu lah. Jadi saya lihat di sini tahap penguasaan pendidik sejarah bagi tahun 4 sampai tahun 6 mereka masih ada dalam keadaan yang sangat berbimbang. Jadi contohnya bagi tahun 4 ni, mereka boleh didapati bahawa sepanjang 21 pelajar mereka hanya mencapai sepanjang TV3 sahaja. Manakala bagi tahun 5 pula, tahun 5 ada 10 orang lah yang masih tidak mencapai TV4. Walaupun bagaimanapun tahun 6 dalam murid berpangan murid tahun 6 hanya ada 3 orang tidak mencapai TV4. Namun masih pun ada lah. Jadi secara keseluruhannya prestasi ini dia agak tidak memuaskan, agak membimbangkan untuk pencapaian sekolah. Jadi di sini saya ingin mendengar pandangan guru-guru tentang pencapaian ini. Pada pandangan saya rasa tahap pendaftaran ini masih kurang memuaskan adalah disebabkan kepada beberapa faktor. Antaranya termasuklah murid seringkali hanya menghafal fakta untuk menyelesaikan exam saja, dan sekurangnya mereka lebih kurang faham dalam konteks sejarah ini. Dan saya rasa perkara ini perlu dielakkan dalam kalangan pelajar. Jadi betul sangat Cikgu James. Jadi di sini izinkan saya untuk memberikan sedikit cadangan tentang penyelesaian terhadap isu ini. Jadi pada pandangan saya, mungkinlah cikgu-cikgu boleh menggunakan pendekatan pengajaran yang lebih menarik bagi yang lebih menarik murid-murid belajar lah. Sebab tadi Cikgu James pun ada cakapkan murid mereka kurang kefahaman dan kehayatan ilmu sejarah. Contohnya mungkin cikgu-cikgu boleh mengaplikasikan pendekatan seperti pembelajaran kooperatif dalam kalangan pelajar. Maksud saya di sini ialah cikgu-cikgu boleh melaksanakan pelbagai aktiviti semasa sesi pengajaran. Pada contohnya role play, main peranan, simulasi dan sebagainya. Janji murid mereka ada melakukan aktiviti dalam kelas. Dan ia lebih baik daripada cikgu-cikgu hanya bercakap sahaja, memberi pengajaran cara berisan, iaitu talk and talk lah.
Dan saya juga bercadanglah cikgu-cikgu sekalian pun juga boleh menggunakan pendekatan pembelajaran abad ke-21. Sekarang sudah berada ke era moden kan, jadi janganlah kita masih menggunakan pendekatan pembelajaran sangat lama contoh. Dan jadi bijaklah guna teknologi dengan bijak seperti mencipta permainan dalam tarian untuk mewujudkan suasana bermain sambil belajar. Dan tambahan pula memperbanyakkan lagi elemen visual, kerana murid-murid pada hari ini mereka lebih gemar melihat lebih daripada mendengar sahaja apa yang disampaikan oleh guru-guru. Jadi cikgu-cikgu pun boleh juga menayangkan video yang berkaitan dengan topik berkenaan, dan kalau boleh mencipta sebuah video animasi. Dan saya yakin bahawa semua murid mesti akan berasa sangat minat terhadap video animasi ini, dan sekarang dia langsung dalam mata pelajaran sejarah. Jadi harap bantu. Terima kasih Cikgu Tom. Memang kaedah pembelajaran yang berbeza dan menarik penting dalam perkara ini. Terima kasih atas penjelasan ini, dan saya rasa saya dan guru-guru panitia sejarah akan melaksanakan cadangan ini supaya masalah kelemahan dalam TPI akan diselesaikan. Dan selagi pun ini bukan satu benda yang susah, kerana saya harap saya tahu semua guru dalam menyertai BenQ pada tahun lepas, iaitu kemahiran ICT yang terbuka kepada semua guru. Kalau sesiapa yang tak hafalkan konsep-konsep dalam itu, boleh rujuk kepada saya. Sekarang kita akan teruskan dengan laporan kewangan. Dipersilakan Bendahari untuk membentang. Dan saya sebagai cikgu mak, Bendahari Panitia Sejarah akan membentangkan laporan kewangan untuk tahun 2024 dan 2025. Dan bagi sumbangan kewangan utama bagi Panitia Sejarah, terutamanya datang dari sumbangan PIBG, kutipan yuran ahli panitia, dan jemaah daripada sumbangan seperti alumni, NGO dan syarikat tempatan, dan juga kutipan lawatan. Mereka menggunakan sumber kewangan bagi Panitia Sejarah untuk mengadakan berbagai program yang berfaedah kepada murid-murid. Dan bagi tahun ini, perbelanjaan kita terutamanya terdiri daripada lawatan ke Museum Lembah Bujang dan jamuan akhir tahun dan pertandingan kuis sejarah bagi hadiah sijil dan jendera hati kerja, dan percetakan fotokopi untuk buku program dan kertas kerja. Jumlah keseluruhan kita adalah sebanyak 1,700. Kesimpulannya, bagi tahun ini kita ada sebanyak RM100 pembelajaran baki selepas perbelanjaan. Jadi kita dari Jabatan Panitia Sejarah ingin melahirkan untuk bajet kewangan Panitia Sejarah tahun 2025 akan ada lebih besar dan berjita tinggi. Kami akan menggunakan sumbangan dari PIBG, kutipan program sebanyak, yaitu dari yuran penyertaan kuis pertandingan dan RM5, dan kutipan program lawatan untuk mendapat wang pendapatan tinggi sebanyak RM3,350. Dan ini adalah anggaran pembelajaran untuk aktiviti tahunan ini. Kita akan melakukan lebih banyak program dan lebih berfaedah dan untuk memupuk minat belajar dalam subjek sejarah. Antaranya termasuk sejarah kuis program rambutan sambil belajar ke Georgetown sebanyak RM2,000. Bulan kemerdekaan yang mempunyai aktiviti station game dan pertandingan
memerlukan wang sebanyak RM450 dan kos perhubungan dan komunikasi dan pencetakan program untuk menjayakan program-program ini, dan jumlah wang keseluruhan yang diperlukan adalah RM2,950. Dan inilah adalah baki selepas pembelajaran untuk tahun ini, yaitu sebanyak RM400. Oleh itu, antara isu yang perlu diperhatikan untuk kualitas sejarah adalah kos pembelajaran yang agak tinggi untuk menjayakan program-program inilah. Jadi kita perlu berwaspada dan tidak berlakunya isu pembaziran atau pembelajaran berlebihan. Dan sekianlah. Baik, terima kasih kepada Bendahari Cikgu Mark. Selepas meneliti keseluruhan perbincangan mengenai aktiviti tahunan pada tahun lepas, kini kita akan memulakan perancangan aktiviti bagi tahun 2025. Segala perancangan ini akan selaras dengan misi dan misi yang dikeluarkan oleh KPM serta memberi manfaat kepada murid-murid sekolah. Jika ada sebarang cadangan, sila kemukakan. Untuk memulakan bahagian ini, saya ingin menjemput PK1 untuk berkongsi cadangan aktiviti secara lebih terperinci. Jadi terima kasih kepada Cikgu Leong. Jadi di sini saya ingin bercadang untuk melaksanakan program quiz sejarah untuk mengukuhkan kefahaman murid-murid terhadap apa yang telah dipelajari oleh mereka. Ia sebenarnya merupakan satu ujian tapi dalam bentuk lain, selain ujian formatif dan sebagainya. Itu dah sempurna lah. Dan dalam program quiz ini, murid-murid mereka bukan sahaja diuji kemahiran membaca, mengetahui, mengingati dan juga mengaplikasi, tetapi juga mereka pun juga diuji penguasaan kemahiran lebih kompleks dan pemerolehan pengetahuan yang ditekankan dalam fokus KSSR tahun 2017. Dan selain itu, melalui program ini, murid juga dapat melihat prestasi diri dalam penguasaan topik berkenaan dan membuat penambahbaikan lagi untuk mencapai prestasi yang lebih baik pada masa depan. Jadi, pasal tentang apa yang akan ditanya dalam kuis tersebut, saya bercadang untuk merujuk pada DSKP bagi setiap tahun, supaya setiap soalan dalam kuis ini dia relevan dengan KSSR sejak dunia. Dan saya juga bercadang untuk meneliti beberapa soalan hebat untuk merasakan pemikiran kritis dan juga inovatif mereka. Dan hal ini juga membantulah bukan sahaja dalam saya masalah dalam akademik, malah juga dalam kehidupan. Saya sangat mendukung idea Cikgu Tam, dan saya rasa ini aktiviti ini dapat dilakukan secara pengap, iaitu 3 bulan sekali. Hal ini kerana kuis yang dilakukan secara berkala dapat membantu meningkatkan prestasi akademik, juga sebagai salah satu langkah untuk membuat pengulang kaji kepada murid-murid. Dan saya juga cadangkan untuk sertakan beberapa hadiah kecil kepada pemenang setiap kuis. Betul. Jadi hadiah kecil ini dia boleh diberikan dalam bentuk macam alat tulis ataupun bahan pembelajaran seperti buku latihan sejarah. Dan ia bukan sahaja sebagai satu penghargaan kepada peserta pemenang, tapi pun juga sebagai dorongan untuk mereka terus berusaha. Nah, dari segi bajet, kita juga perlu meneliti jumlah peruntukan yang boleh digunakan sebagai hadiah. Saya akan membuat anggaran kos berdasarkan jumlah peserta dan kategori hadiah yang akan diberikan. Cadangan yang baik, program ini dapat memupuk budaya persaingan sihat dalam kalangan mereka, kerana juga akan sediakan ganjaran seperti hadiah-hadiah tersebut. Selagipun, yang penilaian ini dia boleh menggunakan multimedia seperti Quizy dalam talian dan aplikasi atau gadget untuk Quizy ini dapat menggunakan komputer yang disediakan dalam bilik ICT. Cikgu Nis, bolehkah anda menyediakan kertas kerja cadangan bagi program ini? Baik, saya akan menyediakan kertas kerja lengkap termasuk objektif, kaedah pelaksanaan dan keperluan logistik bagi program ini.
Baik, terima kasih. Dan selain itu, KPM telah mencadangkan untuk mementing beratkan konsep madani dan perpaduan antara kaum, dan juga telah mengeluarkan pekeliling-pekeliling tersebut yang menggalakkan perpaduan kaum dalam kawasan sekolah. Oleh itu, saya ingin membuka ruang kepada cadangan aktiviti yang dapat mengukuhkan semangat patriotisme dan perpaduan ini. Ada sesiapa ingin berkongsi? Saya juga ingin mencadangkan agar kita boleh memfokuskan aktiviti ini sepanjang bulan kemerdekaan bagi mengukuhkan nilai patriotisme dan dalam rancangan murid. Lalu salah satu program yang boleh dianjurkan yang saya cadang iaitu eksplorasi kemerdekaan, di mana murid mereka akan menyertai aktiviti secara station game ataupun permainan station yang menguji pengetahuan mereka tentang sejarah negara. Dan selain daripada itu, saya juga mengarahkan kelipatan murid-murid yang terdiri daripada pelbagai kaum, dan ia selaras dengan konsep madani oleh KPM yang mementingkan semangat persatuan antara kaum. Dan secara langsunglah melalui kelibatan aktiviti ini, murid-murid mereka secara langsung sedang mempelajari tajuk yang terdapat dalam KSSR sejarah, khususnya dalam sejarah tahun 6 yang ada kaitan dengan masyarakat di Malaysia, yang membincangkan tentang masyarakat dan melalui komunikasi antara satu sama lain, murid-murid mereka bukan sahaja dapat memahami adat budaya antara kaum, tetapi juga boleh menghayatilah kepentingan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dan bahasa komunikasi serta bahasa persatuan di Malaysia. Jadi itu sahaja bagi cadangan saya bagi aktiviti ini. Saya bersetuju kerana ini merupakan mereka dapat mendapat pengalaman secara langsung dan merujuk kepada laporan tahunan yang lalu, boleh dapat mereka amat menunjukkan minat yang besar dalam aktiviti bulan sepenuh kemerdekaan, dan saya yakin aktiviti ini dapat terus menarik minat mereka supaya mereka lebih terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Betul, saya juga setuju cadangan ini, dan saya cadangkan program ini akan diadakan pada 7 September 2025 di kawasan Padang Sekolah dan Dewan Sekolah sebagai lokasi utama. Adakah bantahan atau semua setuju? Setuju. Bagaimana dengan bajet untuk aktiviti? Agak-agak berapa? Berdasarkan perkiraan awal saya, kita mempunyai anggaran pembelajaran sebanyak RM450 untuk program bulan kemerdekaan ini. Ia termasuklah kos penyediaan bahan permainan, banner cendera hati, sijab penyertaan dan peralatan tambahan yang diperlukan. Bagus, jadi kita tetapkan aktiviti eksplorasi akan dilancarkan pada bulan nanti. Cikgu James, bolehkah anda sediakan kertas kerja lengkap? Cikgu James. Baiklah, juga saya akan sertakan. Okey, selanjutnya dalam bulan kemerdekaan adakah aktiviti lain ke? Berdasarkan laporan tahunan lalu, masih ada beberapa aktiviti yang telah diajukan dan dapat mendapat sambutan yang baik daripada murid. Oleh itu, saya cadangkan agar kita dapat meneruskan aktiviti yang berbukti berkesan, termasuklah pertandingan reka poster dan juga rakaman lagu nyanyian patriotik dalam TikTok. Baik, terima kasih Cikgu James. Selain daripada yang pertandingan-pertandingan pada tahun lalu, saya juga cadangkan mengadakan lawatan sambil belajar yang amat menyeronokkan pembelajaran dan pengajaran di sekolah ini. Cadangan saya mungkin boleh melancong ke Georgetown Pulau Pinang, bukan sahaja jarak yang dekat dan juga dia banyak bahan peninggalan sejarah yang terdapat di situ. Adakah pandangan orang lain? Jadi saya setujulah cadangan stakeholder tadi untuk mengatakan lawatan sambil belajar ke Georgetown Pulau Pinang. Jadi ciri khasnya lawatan sambil belajar ini dia merupakan satu kaedah pembelajaran di luar bilik belajar. Jadi melalui aktiviti ini, murid dapat dididik untuk membuat kaitan antara kedalaman sebenar dan peristiwa sejarah. Dan lagi pun Georgetown ini dia mempunyai sejarah agak lama dan sering diungkit semasa berbincang tentang zaman penjajahan British di dalam Melayu, dan ia seragam dengan GSKD
sejak tahun 5 tahun 7 yang berbincang tentang perjuangan kemerdekaan negara itu. Jadi melalui program ini mereka dapatlah mempelajari sejarah tanah Melayu ataupun sejarah tanah air mereka ini. Baik, terima kasih Cikgu Tam. Cara ini amat menarik dan saya akan tetapkan had penyertaannya mungkin sekitar 20 hingga 30 murid sahaja dan dengan guru pembimbing. Ikut dalam mata ini adalah 3 hingga 4 guru. Dan apa-apa kriteria pemilihan peserta dan kriteria lawatan ini kami akan sertakan dalam Google Drive yang saya telah send dalam grup. Harap para guru panitia dapat merujuk dalam itu. Dan apakah bajet-bajet yang tetap untuk lawatan ini cukup ke untuk kita laksanakan lawatan lagi? Untuk lawatan tersebut kita perlu mempertimbangkan kos pengangkutan, tiket masuk dan insurans. Saya akan menyediakan anggaran bajet dan melihatkan kemungkinan untuk mendapatkan sumbangan daripada pihak luar seperti museum daripada Georgetown, dan kita juga boleh mendapat dana daripada bahan korporat atau pihak PITG bagi mengurangkan kos kepada murid. Faham? Terima kasih Cikgu Mak. Kalau macam tu silakan sedia usaha sediakan pendas kerja secara awal-awal supaya senang untuk meminta dana. Baiklah Cikgu Leong, saya akan menyediakan dokumen rasmi dan juga mengelaraskan dengan pihak pentadbiran untuk mendapat kelulusan. Baik, terima kasih. Sekali ini sahaja perancangan aktiviti 2025. Kalau tiada pandangan, kita teruskan dengan agenda yang seterusnya, iaitu hal-hal lain. Ada soalan-soalan daripada guru-guru panitia? Nama saya Cikgu. Nak tanya tentang bagaimanakah keberkesanan aktiviti yang barisan bincangkan tadi dapat diukur. Contohnya macam program kuis sejarah, eksplorasi sejarah dan lawatan sambil belajar. Okey, terima kasih Cikgu Wong. Keberkesanan pertandingan kuis ini boleh dilihat dengan macam keputusan peserta. Jika majoriti murid dia mencapai skor yang lebih tinggi, ini menunjukkan mereka telah menguasainya. Pengetahuan tertentu lah. Sebaliknya, jika ramai yang mendapatkan skor yang rendah, mungkin perlu menilaikan lagi semula macam cara pengajaran. Jadi bagi saya pula, saya mengatakan bahawa keberkesanan pertandingan ini atau program ini dia boleh dilihat melalui perhatian dalam tahap keyakinan murid dalam menjawab soalan kuis ini. Jika mereka dapat menjawab soalan ini dengan pantas dan juga yakin, ini menunjukkan mereka benar-benar faham apa yang telah dipelajari mereka. Dan bagi saya, sebagai seorang SU, saya akan memastikan keberkesanan aktiviti dapat diukur melalui orang mampu balas yang akan diedarkan kepada murid dan guru yang terlibat secara langsung. Dan analisis penyertaan murid serta perbincangan refleksi akan jadikan satu rujukan untuk menilai kejayaan program ini. Dalam pendapat saya pula, keberkesanan program ini juga boleh dilihat daripada tahap penyertaan murid. Jikalau bilangan murid yang menyertai kuis pertandingan tahunan ini setiap kali meningkat, ia dapat menunjuk keberkesanan program ini dalam memupuk minat sejarah dalam golongan murid. Ada soalan lagi? Terima kasih Ketua Panitia, saya Cikgu Ines. Jadi soalan saya adalah fokus kepada lawatan Georgetown itu. Tadi Ketua Panitia kemukakan bahawa hanya 20 orang pelajar hingga 30 orang pelajar akan menyertai program ini sahaja disebabkan kekangan kewangan. Okey, jadi saya ingin tanya bagaimanakah keadaan murid-murid yang tidak dapat menyertai program ini? Adakah apa-apa rancangan aktiviti alternatif yang boleh kita laksanakan? Ya, kalau merujuk, terima kasih dahulu kepada Cikgu Ines. Kalau merujuk kepada yang apa-apa file yang saya sertakan dalam Google Drive, saya ada sertakan satu surat kebenaran untuk rakaman gambaran atau video atau audio murid itu. Disebabkan saya ingin merakam itu dan lepas itu saya buat macam tayang montage supaya dapat ditayangkan dalam kawasan sekolah